Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. للنبي الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على النبي العربي الهاشمي وعلى آله وصحبه والتابعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم نورنا بنور علمك وأبعدنا النسيان. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم بعد أما بعد. Muslimin dan muslimat, hadirin hadirat, al-abid wal abidat, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dimuliakan. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Pertama-tama dan selama-lamanya marilah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kita yang sesyukur-syukurnya, tidak lain dan tidak bukan kehadrat Allah tabaraka wa taala jalla jalaluh, di mana pada sesi kali ini, sesi 2021 bagi bulan Januari, minggu yang kedua, kita sekali lagi dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi meneruskan lagi bual bicara kita pada pagi ini dalam program kuliah bulanan di Masjid Aisyah Langkawi. InsyaAllah tuan-tuan, pagi ini kita akan sambung semula pengajian kita berkaitan dengan perbincangan berkaitan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, menerusi kitab Risalah Kifayatul Mubtadi karangan Al-Hajj Tuan Guru Al-Marhum Abu Bakr Ibrahim hafizahullahu taala rahimahullahu taala wa ra'ahu. InsyaAllah pada pagi ini kita di muka surat yang ke-9 dah. Muka surat yang ke-9, perenggan yang kedua. Tentu betul tak? Tengok tu. Muka surat 9, perenggan yang kedua di bawah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Kata musannif, yang kedua, wajib kita percaya dan i'tiqad bahawasanya tetap dan sabit, yakni wajib bagi Allah Ta'ala itu bersifat dengan kidam. Artinya, erti kidam apa? Sedia. Terjemahan dia sedia lah. Bukan sedia yang macam kita faham tu, bersiap sedia. Preparation kan? Bersiap siaga dengan lockdown yang seterusnya. Itu hadut viral kan? Viral. Entah betul, entah tidak. Banyak kabar-kabar angin duk masuk. Bukan sedia yang tu. Allah dia ada sifat yang kedua, ikut turutan kita belajar. Bila kata yang kedua ni ikut turutan belajar, bukan maknanya sifat-sifat Tuhan tu duk ada dulu kemudian duk beratur.
Mula-mula ada sifat wujud, duduk lama sikit baru mari sifat kidam. Tak. Semua sifat-sifat Tuhan tidak ada permulaan. Dia ada sedia, dia panggil sedia kala. Tu panggil kidam. Zat dia kidam, sifat dia pun kidam. Sifat-sifat dia semua kidam. Sifat kudrah dia pun kidam, sifat iradah dia pun kidam. Apa benda kidam? Sifat tu bukan terdahulu, tak ada. Dia ada sedia kala. Adanya tidak ada permulaan. Tu kidam. Ada kita memang lah ni ada, tapi ada mula. Bila mula kita jadi? Bila mula tiup roh dalam perut mak kita. Jadi orang tak? Tu adalah hari jadi. Dia hari jadi, bila hari dia beranak tu hari jadi. Tu bukan hari jadi. Bolehlah tu imam kan nak marah, boleh. Tapi kan nak jadi sungguh lah. 9 bulan lepas tu kita keluar tu, tolak balik. Kita 9 bulan, masa 4 bulan kita jadi orang dah, bergerak dah. Cukup sifat dah, bergerak dah. Tu hari jadi. Betul? Faham? Muslimat, abang kat anak-anak kita. Kau dah tak beranak dah, abang nak cucu. Anak kita ada kan, duk beranak lagi, kilang-kilang duk operasi lagi, kita panggil. Yang lain ni, yang depan-depan saya ni kilang tak operasi dah. Nak buka kilang baru takut. Contohlah. Ada beran. Tak apalah cerita ni. Nak ceritalah. Kan nak kira hari jadi sungguh. Nak kira hari jadi sungguh lah tu. Mula jadi tu 4 bulan dalam perut mak. Bergerak tu jadi orang. Kan nak kira lagu tu. Okey. Jadi kita punya sifat kita ada mula. Sifat pendengaran ni bila mula mendengar, ada mula. Bila yang mula Tuhan belah telinga kita. Lepas tu pagi kemarin kita baca dalam sujud sajadah, sajada wajhiya lilladzi khalaqahu. Telah sujudlah muka aku kepada Tuhan khalaqahu, yang telah menjadikannya muka ni. Wa sawwarahu, yang telah membentuk, merupa-rupakan, ada mata, ada telinga, ada mulut, ada lidah. Wa syaqqa sam'ahu, Tuhan yang telah menebuk lubang telinga. Ada orang beranak telinga dia tak berlubang. Batu orang tua-tua perasan Tok Imam kan, bila dapat cucu, dia belek apa dulu? Belek tu budak tu. Bukan kira hidung tinggi tak tinggi. Hidung Tok Imam tak apa tinggi. Macung dia tak kira. Tak apalah hidung menyek pun, jangan sakit demam sudahlah. Orang tua-tua. Janji sihat, tak answer hitam pun tak apa. Gena anakmu hitam macam negro. Negro pun negro lah. Dah kau mana nak buat? Kau pernah menantu aku negro. Anak aku ngaji kat Universiti Kuala Lumpur tu, minat kat awang black. Kahwin dengan negro. Lepas tu anak kah? Negro lah. Tak apalah. Hitam pun hitam lah. Janji tak sakit demam, sihat. Tak cacat apa. Tengok belek jari. Cukup 5. Jari pun elok, duk pisah elok. Kadang ada jari 6. Kan? Jari tu jadi bergutu. Dia belek tu dulu. Tak handsome tak apa. Faham tak tu? Itu cerita. Tuhan tu. Wa syaqqa samahu wa basarahu. Mata kita ni asal bukan ada lubang ni. Tuhan belah. Elok. Ada orang beranak-beranak mata tak boleh buka. Tuhan tu lah. Jadi sifat-sifat kita tu semua ada apa? Ada mula, nak cerita ada. Bila mula melihat? Bila mula mendengar? Ada tarikh, ada masa. Tuhan tak ada. Sifat Tuhan qidam. Apa makna qidam? Sedia kala. Sifat Tuhan tidak ada permulaan, bermulanya sifat tu. Orang panggil apa? Okay? Qidam. Tu Tuhan kita. Boleh faham? Tu cakap. Ni lah. Yang keduanya, wajib kita percaya. Kita tu siapa? Mukallaf. Kita tu tak masuklah, kanak-kanak tak masuk kita tu. Hak kata kita ni, wajib kita percaya. Kanak-kanak tak masuk kita tu. Hak dalam kita tu. Faham? Orang gila tak masuk. Pasal dia bukan mukallaf. Tak terkena, tak dipertanggungjawabkan hukum taklif. Hukum taklif tu, kewajipan atas mereka. Atas orang gila tak kena. Tak ada taklif. Selama dia gila tu biar api dia gila. Semayang tak wajib, puasa tak wajib, qada tak wajib. Ngaji tak wajib pasal gila. Jadi miring isim ke bagan. Kita kanak-kanak tak masuk kita tu. Tu kita siapa dah? Mukallaf. Siapa dah? Kita.
Siapa kita tu? Islam. Berakal, tak gila. Lepas tu balik bukan budak-budak. Lepas tu sampai seruan Islam kat kita. Kita sampai lah. Dakwah Nabi. Betul? Kita. Orang yang lagu tu nama dia mukallaf. Kalau dia jadi mukallaf, apa jadi? Wajib kita percaya. Yakin. Percaya tu mana yakin? Ya? Tanpa berbelah bahari, yakin. Lepas kita dah yakin, kita kena i'tiqad, kita kena simpulkan. I'tiqad maknanya kita buat simpulan, kita simpul, ikat kuat-kuat dalam hati. Dah percaya dah, betul ikat bagi kuat, takut tercabut. Takut nanti dah terlerai balik. Faham? Tu. I'tiqad apa? Nak percaya tentang apa? Bahawasanya ni. Kita nak i'tiqad, nak simpul apa dah? Bahawasanya tetap dan sabit mesti wajib bagi Allah bersifat dengan kidam. Tuhan mesti ada sifat kidam. Wajib kita yakin. Apa makna kidam? Artinya sedia. Apa makna sedia? Iaitu tidak ada permulaan bagi adanya. Ada Allah tu tak ada mula. Adanya zat Allah tu tak ada mula, adanya sifat Allah tak ada mula. Orang panggil apa? Ada sedia kala. Nah, ada sedia. Ya? Ada tu tidak ada permulaan bagi adanya. Sementara kita makhluk ni ada tu ada masa dan ada tarikh dia. Itulah Tuhan kita. Itulah Tuhan kita yang kita sembah. Ya? Ataupun lagu ni makna kidam tu ada Allah itu tidak terdahulu oleh tiada dulu. Tak ada kemudian ada macam kita lah tu. Kita lu tak ada cokoh ada. Tu kita. Allah tak lagu tu bagi kidam. Dan wajib kita percaya ni bila kita tahu Tuhan ada sifat kidam, sifat yang wajib bagi Allah mesti ada pada Allah. Lepas tu lawan sifat kidam tu mustahil ada pada Allah. Lawan bagi sifat kidam tu apa? Kidam tadi mana apa? Kidam mana ada Allah, sedia Allah Ta'ala, mana ada dia tak ada permulaan. Lawan dia ada permulaan, itu mustahil bagi Allah. Ada permulaan itu mustahil bagi Allah. Dia bagi. Mustahil tu kita kena tolak. Wajib kita i'tiqad mana? Kita wajib i'tiqad sifat wajib ke sifat mustahil? Yang kita nak kena i'tiqad sifat wajib ke sifat mustahil? Dua-dua wajib kita i'tiqad. Sifat wajib tu, sifat yang wajib bagi Allah, kita i'tiqad kata ada, berlaku, ada pada dia. Kidam tu ada pada Allah. Dan sifat mustahil bukan ada pada Allah. Nak i'tiqad apa? I'tiqad juga wajib. I'tiqad kata tak ada dah. I'tiqad kata lawan kidam tu tak ada. Apa lawan kidam? Ada mula. Ada mula tu tak ada pada Allah. Wajib i'tiqad tak? Wal mustahilu min haitsu istihalatuha. Sifat mustahil tu wajib i'tiqad sekira-kira dari segi apa? Dari segi tak ada mustahil tu wajib kita i'tiqad. Sifat-sifat mustahil tu 20 yang wajib kita i'tiqad. 20 yang mustahil pun wajib kita i'tiqad. I'tiqad dari segi apa? Dia kata sifat mustahil tak ada pada Allah. I'tiqad kata benda tu tak ada, mesti tak ada pada Allah. Ada setengah orang kata yang wajib sifat wajib je. Sifat yang wajib bagi Allah 20 sifat, yang tu saja kita wajib i'tiqad. Sifat mustahil bukan sifat Tuhan. Nak i'tiqad apa? Kena i'tiqad juga. I'tiqad apa? I'tiqad kata tak ada dia tu. Tak ada buta, tak ada tuli, tak ada jahil, tak ada lemah. I'tiqad dari sudut tak ada dia tu. Itu cara dia. Ni kata bila kata sifat Tuhan yang wajib bagi Allah itu kidam, lawan kidam tu tak ada sekali-kali pada Allah. Apa mana lawan dia? Ada mula tu. Ada mula tu tak ada pada Allah. Zat dia ada permulaan tu mustahil, tak boleh berlaku. Pasal apa? Boleh kot. Pasal apa tak boleh pula dia tak? Dia cakap dengan hati dia. Pasal apa?
Tiap-tiap benda yang ada semua ada permulaan, semua dijadikan. Tiba-tiba macam mana akal aku nak terima kata ada Allah tak ada mula, tak kena jadi? Macam mana boleh terima? Macam mana akal kita nak nampak, nak faham macam tu? Lagi saya cerita. Dia kata tiap-tiap benda yang ada mesti ada mula, mesti kena jadi, mesti ada tukang yang jadikan dia. Tengok masjid ni. Walaupun saya tak tahu siapa dia yang buat, tapi saya yakin dan pasti wajib tukang tu wujud. Tukang yang buat ni wujud sama sekali. Tak boleh tak ada tukang. Kalau tukang tak ada, macam mana masjid ni ada? Walaupun kita tak kenal tukang tu siapa dia, Acong ke, Ahleng ke, Pau Ahmad ke, walaupun kita tak tahu siapa dia tukang, tapi tukang yang buat tu mesti wujud. Kalau dia tak wujud, macam mana mesti wujud? Sikit akal. Jadi di Qiyah lagu itulah dia kata, macam mana nak boleh terima, akal boleh terima kata Tuhan tu ada tak kena jadi, boleh ada sendiri-sendiri? Mana boleh? Itu otak kita tu. Akal kita fikir secara logik. Sebab tu ulama bagi penjelasan kepada kita dalam hal ni dengan dua cara. Cara-cara untuk kita meyakini bahawasanya Allah Ta'ala itu bersifat dengan qidam, ada dia tak ada permulaan, dengan dua cara. Kita cabar akal kita. Dengan kaedah kita cabar akal kita melalui dua benda, dua kaedah. Pertama apa dia? Pertama kita kata macam ni. Dia kata macam ni. Okey, kalaulah Tuhan tu kena jadi, ni kita pujuk akal kita, cabar akal kita. Kalaulah Tuhan tu dijadikan, kalaulah Tuhan tu ada permulaan. Ni jarang orang baca kitab tauhid pagi-pagi ni. Pasal dia baca kitab tauhid ni memang kena ganah sikit lah. Dia tak baca, tak boleh baca slow sangat, tak boleh. Pasal nak bagi faham ni payah ni. Tangkidam ni cukup payah. Tapi kita hurai subuh-subuh SPE lagi. Tak apa, sikit sebanyak. Tak boleh semua apa sepatah dua pun tak apa. Tambah ilmu tak ada masalah. Bab ni payah sikit. Untuk kita memahami dan meyakini bahawasanya Allah ni bersifat dengan qidam, maka kita gunakan dua kaedah. Kita mencabar akal kita dengan dua kaedah. Apa dia? Kalaulah Allah Ta'ala itu dijadikan, kalaulah Allah Ta'ala itu kena jadi, maka akan berlaku dua perkara. Akan timbul dua benda, dua perkara yang akhirnya kedua-duanya akal kita tak boleh terima pula. Bahawasanya Allah Ta'ala jadi melalui dua perkara ni, dua kaedah ni. Contoh kena. Pertama, kalaulah Allah Ta'ala itu dijadikan, kena jadi, mesti ada orang menjadikan dia, maka berlakulah dipanggil masalah, timbul dua masalah. Pertama sekali masalah ad-dauru, dipanggil masalah daur. Yang kedua dinamakan masalah tasalsul. Yang kedua masalah tasalsul, bukan tasasul. Dengar ayat boleh. Ustaz kata apa tadi? Yang berdaur tu aku tahu, yang kedua tu tersasui. Sembang tersasui sikit. Bukan tersasui tu. Tasalsul. Tasalsulun. Tasalsul. Kalaulah Allah Ta'ala tu kena jadi, akan timbul dua masalah. Pertama masalah daur, yang kedua masalah tasalsul. Kita baca pelan-pelan cikgu, lambat-lambat. Al-Baruh Abdul Saleh pun kalau sampai tani ni kita urai lambat-lambat, payah tani kita. Slow-slow sikit. Okey, terjadinya masalah daur yang akhirnya kita tak boleh terima juga, akal kita tak boleh terima. Yang akhirnya, yang kedua akan timbul terjadinya masalah tasalsul, yang akhirnya akal kita juga tak boleh terima. Macam mana masalah daur? Daur ni mudah sikit. Daur ni maknanya berpusing, dia jadi secara berpusing balik. Daur kan? Kita macam ni, ibarat ni lah, botol, dua botol. Lagu mana? Ibarat ni kata Allah. Kita buat contoh berpusing. Allah, siapa jadikan Allah?
Tuhan ni. Ni. Tuhan ni jadikan Allah. Allah kena jadikan tadi kan? Allah kena jadikan. Allah kena jadikan. Siapa jadikan dia? Tuhan ni. Ada Tuhan lain yang menjadikan Allah. Siapa jadikan? Ni, Tuhan ni. Baik, kemudian dia ni Tuhan yang menjadikan Allah. Siapa bagi jadi? Allah. Allah bagi jadi pula. Hai. Tu kata daur tu berpusing. Siapa jadikan Allah? Tuhan ni. Pas. Selesai. Siapa jadikan dia pula? Allah bagi jadi. Sekali Allah tak ada, sekali Allah ada. Macam mana Allah nak jadikan dia, Allah pun tak ada lagi? Boleh terima kan? Tak boleh terima. Itu secara daur. Boleh ambil tiga contoh pun boleh. 3. 1, 2, 3. Siapa jadikan Allah? Tuhan ni. Siapa jadikan dia? Tuhan ni. Siapa jadikan dia pula? Allah pula. Macam mana Allah nak bagi jadi Allah pun tak ada lagi? Pening. Itu daur, berpusing. Masalah daur, timbul masalah daur kalau Allah dijadikan, maka akal kita pun akan tolak dan tak terima. Masalah daur. Okay, masalah daur, tolak tepi, pangkah. Timbul masalah yang kedua. Jalan yang kedua ni boleh tak? Ini akal kita cabar akal kita. Okey, tak apa. Masalah daur, cara daur, ada Allah secara daur, akal tak boleh terima. Macam mana sekali dia ada, sekali dia tak ada. Masa dia tak ada, dia nak jadikan Tuhan tu, dia sendiri tak ada. Lagi pelik. Kalau Allah dijadikan, maka akan berlakunya dua cara. Pertama, cara daur kita tak terima. Kaedah daur. Yang kedua, kaedah tasalsul. Kod boleh kata, cari jalan kata Allah tu dijadikan, akan berlaku masalah tasalsul. Guna kaedah yang kedua, Allah tu kena jadi tapi melalui cara tasalsul. Apa makna tasalsul? Berantai-rantai. Rantaian demi rantaian demi rantaian. Tasalsul tu berhubung. Tengok tasbih. Tasbih kan? Ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5. Bersambung. Ni Tuhan yang pertama ni, Allah sini. Siapa bagi jadi dia? Yang kedua, 3, atas. Ni sampai ujung. Sampai mana? Siapa bagi jadi Allah? Tuhan A. Siapa jadi ke Tuhan A? Tuhan B, Tuhan C sampai Tuhan Z. Siapa jadikan Tuhan Z? Naik ke atas. Berhubung, berantai sampai tidak ada penghujung. Akal kita boleh terima tak? Bolehkah kita terima benda yang patah balik belakang tapi tak ada ujung? Akal boleh terima tak? Akal tak boleh terima. Takkan sampai tak ada ujung? Pasal patah balik. Patah balik. Sebab tu Tok Guru dia buat contoh ibarat seketul benang yang besar. Satu benang yang besar tu, seketul benang besar lah kita kata. Kita ambil dia punya punca dia tu, cari punca dia kan, ambil punca dia tu, punca ujung tu kita tarik. Sebelah mana yang makin bertambah? Yang bertambah tu sebelah sini, sebelah beranak. Tarik. Kalau kita beranak cucu yang bertambah belah sana, belah belakang ni, belah peradu dia tak bertambah. Adakah orang beranak ke belakang? Tak ada kan? Kalau kira ke atas mesti ada ujung. Tarik benang tu panjang macam mana pun tak apa. Yang makin bertambah sebelah sini, yang sebelah sana makin kurang, bukan makin bertambah. Kita tarik benang tu, makin bertambah sini kan, yang makin kurang sana makin kurang. Kalau gitu mesti ada ujung. Tu. Jadi kaedah masalah tasalsul pun tak boleh terima. Masalah tasalsul pun kita tak boleh terima. Jalan daur pun akal tak boleh terima. Kalau Allah Ta'ala tu kena jadi secara mengikut jalan daur pun kita tak terima, ataupun mengikut jalan tasalsul pun akal tak boleh terima. Macam mana benda yang belakang tu boleh tak ada ujung? Mesti ada ujung. Tali tarik macam mana mesti ada ujung. Pasal bukan beranak ke belakang, beranak kok ni, bertambah kok ni, betul lah, beranak cucu kan, kok ni orang tak bertambah. Kira belakang dia mesti ada ujung. Siapa ada ujung? Nabi sebut dialah Allah.
Dia itulah Allah. Memang kita fikir betul dengan otak kita, kalau duk kira tak ada ujung, sampai takkan tak ada ujung. Belah sini tak apa, beranak bertambah ni, belah balik ni, patah balik belakang ni, takkan tak ada ujung. Dia bukan bertambah ke atas, yang bertambah ke belakang. Fikir dengan akal. Kalau kita renung, kita pejam mata, kita fikir, insya-Allah akhirnya akan timbul satu keyakinan yang bukan tak yakin selalu, tapi tak kuat. Keyakinan yang kuat tu tak timbul dalam diri kita, cuma hanya mengaku di mulut, kata Tuhan tu tak ada mula, tapi aku tak nampak jalan. Akal aku tak nampak, hati aku tak nampak, aku tak dapat kefahaman yang sebenar, yang benar-benar boleh meyakinkan aku kata Allah tu ada, tak kena jadi. Duk berasa-berasa kadang-kadang macam mana boleh ada tak kena jadi, takkan boleh ada sendiri-sendiri. Pelik lah. Tapi insya-Allah pagi ni dengan dua cara tadi, bila kita mengikut kaedah daur, kita tak boleh terima, dan yang kaedah yang kedua, ada Allah tu secara tasalsul pun kita tak boleh terima. Akhirnya kita dapat buat kesimpulan bahawa benarlah apa yang ulama sebut, bahawasanya Allah Ta'ala itu dia bersifat dengan qidam. Itu kesimpulan cerita qidam. Boleh lah, payah sikit bagi biasa dengar daur dan tasalsul. Kalau Tuhan tu ada mula, akan berlaku dua masalah, timbul dua masalah. Masalah daur, aku jadikan hang jadi kaku, ya, akal tak boleh terima. Dan masalah tasalsul, mana berantai ke belakang sampai tak ada ujung, akal tak boleh terima kan? Berantai sampai tak ada sud, tak ada sud dia bagi, tak ada sud, tak ada ujung. Sedangkan kalau kira patah balik belakang, bukan beranak ke belakang, beranak pergi ikut depan ni. Tak apa, tak ada ujung kan, beranak, kau beranak, selagi tak kiamat duk beranak. Betul tak? Dia patah balik belakang. Benang tu, buku benang tu besar mana pun, kalau tarik mesti ada dia punya ujung tu, redu dia tu. Betul tak? Fikir dengan akal. Kalau kita tak percaya lagu tu, kita nak percaya ke mana? Kalau tuan-tuan kata mesti Tuhan kena jadi, siapa jadikan dia? Tu jadi daur tasasul. Jadi pening balik, lagi pening kan? Kalau kau tu mesti ada satu benda, ada sesuatu, satu zat yang ada dia, tak ada permulaan. Setuju tak setuju, kena terima. Siapa cerita? Nabi kita cerita. Adakah Nabi bohong? Nabi bukan seorang yang bohong, sebab setiap apa yang Nabi nyatakan itu, Nabi dibuktikan dengan mukjizat, membuktikan bahawasanya kewujudan Allah, keperkasaan Allah itu wujud, ada melalui Nabi SAW, yang Allah Ta'ala kuatkan hujah dan dakwaan Nabi itu melalui mukjizat yang Tuhan bagi. Hampa tak percaya kata aku bersifat dengan wujud? Hampa tak percaya kata aku kidam? Aku kirim, aku hantar wakil aku Rasulullah memberi penerangan dan penjelasan, dan dibuktikan dengan mukjizat kebenaran dakwaan yang didakwa oleh para nabi. Bukan cakap saja. Mu nak apa? Kalau tak percaya dengan Allah, hang nak bukti apa? Terbelah bulan, aku belah bulan. Hang nak bukti apa? Mukjizat yang paling besar tu dia Quran, siapalah orang tak boleh tiru. Nak ubah tak boleh, nak tiru tak boleh. Mukjizat membuktikan kata Allah Ta'ala ada sifat qidam. Quran tu membuktikan kata Tuhan tu ada sifat qidam. Apa kaitan ustaz? Ya, siapa yang habaq? Nabi yang habaq kata Tuhan ada sifatnya qidam. Dan pembuktian dia melalui mukjizat Al-Quran. Faham? Quran yang Nabi bawa, Nabi datangkan, yang Allah Ta'ala hantar sebagai mukjizat yang terbesar, membuktikan kata kewujudan Allah, keqidaman Allah dan sebagainya. Nak bukti kata Nabi cerita tu tak bohong daripada Allah. Bukti mana? Mukjizat. Bukti kebenaran. Habis. Ada kata, dan wajib kita percaya dan i'tiqad sama sekali mustahil atas Allah bersifat dengan lawannya, lawan qidam. Tuhan tu sifat dia qidam, lawan qidam tu tak ada sama sekali daripada Allah. Apa dia lawan dia tu? Iaitu baharu. Qidam tu mana sedia, lawan dia baharu. Qidam tu mana ada permulaan, lawan dia qidam tu mana tidak ada permulaan. Tidak ada permulaan bagi adanya, sedia Allah Ta'ala.
Tak ada mula. Lawan dia ada mula. Orang bagaimana? Baharu tak ada mula. Ada mula dijadikan baharu tu. Mana baharu tu adalah sifat mustahil bagi Allah, tak boleh berlaku. Kalau tak, dia akan timbul dua masalah, daur dan tasalsul. Saya ulang banyak kali. Tadi kata tak bisa dengar pun ngaji kita tauhid. Ngaji kita tauhid berlapis-lapis dah. Dua tiga buah kita khatam, tapi tak bisa dengar daur tasalsul. Dengar api lah bagi ni. Kan? Dengar api. Arti baharu tu, baharu Allah Ta'ala yang kata mustahil tu, ada permulaan bagi adanya tu mustahil. Mana dia punya, kita panggil dalil. Setiap satu sifat satu dalil. Setiap satu sifat mesti ada dalil. Dalil tu bukti. Kita dakwa kata Tuhan ada wujud, mana dalil? Jadi tiap-tiap satu sifat tu, tiap-tiap satu ni dia ada tiga benda yang wajib. Pertama, kita wajib mengaji sifat yang wajib bagi Allah. Apa dia? Qidam. Yang kedua, wajib kita mengaji sifat mustahil bagi Allah. Apa dia? Baharu tadi. Yang ketiga, berserta dengan dalil. Sifat wajib, sifat mustahil berserta dalil. Sampailah 20 sifat. 3 serangkai tu mesti ada. Mengaji sifat yang wajib, kalau sini apa? Qidam. Lepas tu mesti mengaji sifat yang mustahil bagi Allah, lawan qidam tu. Dan satu lagi, berserta dalil. Kalau tak ada dalil, iman kita belum sempurna lagi. Nak bagi sempurna keyakinan dan keimanan tauhid kita nak mengenal Allah, mesti berserta dalil. Cakap saja dakwa kata Tuhan ada qidam, mana bukti? Setiap pendakwaan mesti ada pembuktian atas pendakwaan kita. Dakwa kata Tuhan ada qidam, mana bukti? Ni bukti. Walaupun bukti yang paling ringkas. Bukti yang paling simple apa dah? Baharu alam ini. Daripada sifat wujud dia pakai dalil baharu alam ini sampai sifat 20 tu, ke 20 sifat tu, sifat yang ke-20 pun baharu alam ini. Pun tak apalah, dalil yang paling ringkas, janji ada dalil. Nama dah termasuk di kalangan orang yang mengenal Allah. Ma'rifatullah. Ni. Mana dalil? Dalil Allah Ta'ala bersifat seperti yang tersebut. Dalil ada dua, satu dalil naqli, ambil Quran ataupun hadis, satu lagi dalil aqli. Naqli ni ambil Quran hadis. Mana dia? Wal awwal wal akhir wal zahir. Artinya dialah Allah Ta'ala itu yang awal dan tidak ada permulaan. Dia yang mula-mula, yang tak ada mula. Dia yang mula-mula, yang tidak ada permulaan bagi ada. Kalau nisbah dengan kita, dengan Nur Muhammad, dialah yang pertama. Tapi ada Allah tu tidak ada permulaan bagi adanya. Wal akhir, tidak ada penghujung, sebab dia bersifat dengan baqa. Batul Al-Marhum tu saya kata, mengaji sifat qidam ni, mesej dia nak sampaikan kepada kita, ada Allah tak ada perdu. Ada dia tak ada mula, orang bagaimana? Ada Allah tak ada perdu, tak ada awal. Ada Allah tak ada perdu. Sifat baqa mana kekal. Nak abad kata ada Allah tak ada ujung. Yang gitu. Qidam ni mesej nak sampaikan ialah ada Allah tak ada perdu. Kita ada perdu kan. Sifat baqa pula mesej yang nak sampaikan ialah ada Allah tak ada ujung. Kekal mana tak ada ujung. Kita ada ujung. Kita ada ujung. Qidam nak abad kata ada Allah tak ada perdu. Baqa nak abad kata ada Allah tak ada ujung. Boleh? Lagu tu. Kalau nak abad kata ada Tuhan tak ada mula, tak ada perdu, sifat qidam. Nak abad kata Tuhan tu ada dia, tak ada ujung, sebab baqa. Kekal selama-lama. Boleh faham? Sikit. Inilah kata. Dialah Allah Ta'ala yang awal, yang tidak ada permulaan, dan dialah yang akhir, tidak ada kesudahan. Besok habis kiamat. Idza syamsu kuwirat wa idza nujumun kadarat. Apabila bulan, matahari dan semua cakrawala bertebaran jatuh habis. Wa idza al-isharu tilat. Unta-unta yang mengandung, yang sangat disayangi oleh pengembala pun meninggalkan unta-unta tu. Kalau tak kena tunggu unta-unta tengah mengandung tu kan. Sayang. Tapi waktu tu berlaku gegak gempita kiamat tu, tak ada apa dah. Wa idzal mau'udatu su'ilat. Ketika anak perempuan yang dibunuh tu ditanya pasal apa?
Pasal apa duk bunuh anak perempuan? Pasal apa tanam hidup-hidup? Bi ayyi dzambin qutilat. Dengan sebab dosa apakah mereka itu dibunuh? Wa idzal jibalu suyirat. Bukit bukau diterbangkan, berterbangan. Mu tunggu. Betul tak? Habis semua dah, mati habis dah, binasa semua. Sekali dengan malaikat-malaikat pun habis. Sekali dengan Israel cabut nyawa pun, lah kali dia cabut nyawa di sini pun dia mati. Senyap, sepi. Dunia ni masa tu lah, dia kata dunia habis dah. Semua alam habis dah. Kecuali 10 perkara yang tak binasa. Arash, kursi, kolam dah duduk atas. Syurga, neraka tak binasa lah. 10 perkara. Jasad para nabi, kan, ajbuz zanab, lauh mahfuz, semua tak binasa. 10 perkara tak binasa ketika semua benda yang lain hancur binasa, hancur luluh. Kecuali 10 perkara. Habis semua, mati habis semua dah. 40 tahun nak tiup pula sangkakala yang kedua. Tuhan kata, limanil mulkul yaum. Milik siapakah kerajaan pada hari ini? Senyap, sepi, senyap dik. Senyap, tak kata apa. Tak ada apa dah, sunyi masa tu, senyap sunyi. 40 tahun. Tuhan kata, lillahil wahidil qahar. Kerajaan pada hari ini satu je raja dia, Al-Malikud Dayyan. Siapa dah? Bagi Allah kerajaan ini. Al-Wahid, Tuhan yang satu. Al-Qahar, yang maha gagah, maha perkasa, maha keras. Allah Ta'ala. Mana dia Fir'aun, mana dia duk mengaku Tuhan, mana dia Namrud duk mengaku Tuhan, mana dia Korun, mana dia orang yang duk cabar-cabar, orang yang konon-konon mendakwa ketuhanan pada diri mereka. Mana dia, mana dia, mana dia? Senyap habis. Baru Tuhan hidupkan semula untuk kita menghadapi Allah, mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan atas dunia. Semua akan dipertanggungjawab. Baik. Itu kata. Atau tandanya, atau tanda tu bukti lah. Jadi tadi bukti yang pertama melalui dalil nakli ini, ataupun kita gunakan dalil akli, gunakan dalil akal. Dalil yang bersumberkan akal apa? Atau dalilnya ada alam ini. Mana dalil kata Tuhan kidam? Alam ini, ada alam ini, baharu alam ini, baharu alam ini pun jadi dah. Selemah-lemah dalil, seringkali dalil, asalkan ada dalil juga. Mana dalil kata Tuhan tu kidam? Baharu alam ini. Walaupun kalau orang tekan tanya, dia tak boleh nak hurai dalil tu. Apa kaitan baharu alam ini dengan kidam Allah? Aku tak tahu dah, aku tak lepas api dah. Aku bukan ustaz, aku baru nak start, habis tanya ustaz. Tak apalah, boleh dah terang tu. Janji ada dah dalil. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Baik. Kita tanda tentang tu. Kita akan sambung. Ingat dah, yang ketiganya. Yang ketiganya sifat apa? Sifat, kita akan belajar sifat baqa. Ada Tuhan, tak ada ujung. Wallahu subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah tuan-tuan, seperti biasa kita ada lancarkan tabung dana kita untuk pembinaan masjid Yayasan Al-Hufaz 2.7 juta. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan boleh panjang-panjangkan lah kepada rakan-rakan, dan panjangkan terus infak tuan-tuan melalui akaun CIMB kita yang kita edarkan melalui flyer-flyer pamphlet. Di luar sana, sebelah sana ada, boleh ambil flyer tu dan jadilah penyumbang yang berterusan lah. Sebab kita lah ni nak masuk fasa menyiapkan slab kedua, tingkat kedua, memerlukan 200,000 lah lebih kurang. Bakat-bakat kita infak untuk diri kita sendiri supaya memastikan pahala terus mengalir ketika kita bertemu Allah Subhanahu wa taala. Wakaf pahala yang berterusan insya-Allah. Dan yang kedua, kita ada bawa kita panggil promosi barang-barang jualan kita melalui syarikat, anak syarikat kita, iaitu Al-Hufaz Ribahan Marketing lah. Al-Hufaz Ribahan Marketing, boleh tengok dalam FB kita. Dan kita ada juga bawa pamphlet tu, pamphlet Al-Hufaz Ribahan Marketing, pelbagai produk. Ada 9 produk. Dan pagi ni kita, sebelah kanan saya tu, kita buka meja untuk tester. Tuan-tuan boleh tengok produk-produk kita, contoh-contoh produk kita, dan boleh test lah. Ada sambal dan sebagainya. Test tengok, kalau sedap boleh order melalui online. Dia ada nombor HQ, nombor telefon HQ, WhatsApp kita post. Sebab kita banyak post. Sebotol pun kita post, satu kotak pun kita post.
Itu pun membantu dana juga untuk dana pembangunan insya-Allah tuan-tuan. Boleh dapatkan di sebelah kanan saya sebelah luar sana. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala nabiyil arabiyil hashimi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وصلى الله وسلم على النبي العربي الهاشمي وعلى آله وصحبه والتابعين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.